Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdasarkan tugasan pentaksiran berterusan dekat tugasan yang ketiga, khusus Pendidikan Agama Islam Kod Khusus GPIM 1022. Okey, satu pembentangan yang bertajuk Peranan Khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat berpandukan sunnah Rasulullah SAW dan aplikasinya dalam isu vaksin. Okey. Kita masuk isi yang pertama, iaitu peranan utama khalifah. Okey. Fungsi utama manusia sebagai khalifah ialah untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Hal ini selari dengan takrifan khalifah yang disebutkan oleh para ulama. Okey, ada dua di sini fungsi utama khalifahnya. Yang pertama ialah menjaga agama. Okey, menjaga agama. Seorang khalifah mestilah menegakkan Islam dan segala isi hukumnya ke atas manusia dan menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Okey, sebagai khalifah yang beriman, dia mestilah membuktikan kebaikan Islam dan menunjukkan kesesatan cara hidup yang lain. Khalifah mempunyai dua mekanisme dalam menegakkan agama, iaitu first dengan cara melalui jihad, dan yang kedua ialah dakwah. Okey, yang kedua ialah melaksanakan perintah agama dalam semua urusan dunia. Okey. Itu mentadbir dunia dengan menggunakan agama. Okey, apabila kita cakap pasal ni, dia meliputi tanggungjawab untuk menegakkan keadilan di kalangan manusia, membentuk pandangan yang mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah, menghormati taruh kemanusiaan serta menegakkan keamanan dan kestabilan. Dalam mencapai kestabilan ini, negara Islam berkewajipan untuk menjaga kemaslahatan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Okey, itu ialah peranan utama, dua peranan ataupun fungsi utama khalifah. Kita tengok yang seterusnya. Okey, dalam menyelesaikan permaslahatan rakyat. Ni dah masuk menyelesaikan permaslahatan rakyat pula. Okey, khalifah mempunyai tanggungjawab dalam menyelesaikan apa sahaja kemaslahatan rakyat dan mestilah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan Al-Quran. Okey, khalifah nak buat apa pun, nak tentukan apa pun, nak putuskan apa pun, mestilah dia ada kaitan dan dia berpandukan, dia mestilah merujuk kepada, kalau tak sunnah Rasulullah, dia mestilah Al-Quran. Kalau tak Al-Quran, mestilah sunnah Rasulullah SAW. Kerana kedua-dua ni lah sumber yang tepat dan sahih. Okey, kita tengok poin yang pertama, iaitu memastikan keadilan di antara rakyat. Khalifah diharapkan untuk mengimplementasikan, yakni menerapkan hukum Islam dan memastikan bahawa semua warga negara diperlakukan dengan adil tanpa memandang suku, agama atau status sosial. Okey, inilah satu elemen yang perlu ada pada khalifah yang sangat penting, iaitu keadilan. Khalifah dia mestilah memandang dari aspek kesemua sudut. Dia tak boleh berat sebelah, tak boleh pilih kasih. Contoh, bila ada kes antara ahli politik dan bukan ahli politik, disebabkan status dia ahli politik, kita tak boleh nak mengutamakan dia, nak melebih-lebihkan dia, nak kata dia betul je semua. Mentang-mentang lah dia ahli politik, dia betul je semua. Mentang-mentang lah kawan ni bukan ahli politik, rakyat biasa, dia tak betul. Okey. Ada orang dia ada buat kesilapan juga. Dan apa pun status orang tu, tak bermakna dia tak pernah buat benda betul. Okey. Yang kedua ialah sebagai pemimpin beragama Islam, khalifah juga memiliki tanggungjawab untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Ini mencakup
menggalakkan kejujuran, keadilan dan kasih sayang di antara rakyat. Okey. Bila kita cakap pasal pemimpin, pemimpin, pemimpin yang beragama Islam, lagi-lagi yang beragama Islam, dia seorang pemimpin beragama Islam ni dia mestilah dia ada sifat-sifat moral. Kalau dia tak ada sifat-sifat moral pun dia kena terapkan sifat-sifat moral tu dalam pimpinan dia. Dia mestilah mengutamakan elemen kejujuran, keadilan, kasih sayang di antara rakyat. Okey. Seterusnya, peranan pemimpin dalam mengaplikasikan vaksin. Okey. Dalam mengaplikasikan vaksin. Isu yang terbaru. Dia ada tiga peranan pemimpin dalam mengaplikasikan vaksin. Yang pertama ialah menentukan hukum. Yang kedua ialah mengambil kira penggunaan bahan-bahan dalam vaksin. Dan yang ketiga memutuskan polisi pengambilan vaksin. Okey. Apakah hukum pengambilan vaksin? Okey, Khalifah dia mesti fokuskan kepada hukum mengambil vaksin sebelum dia nak putuskan putuskan perintah untuk semua ambil vaksin. Dia kena fokus dulu hukum mengambil vaksin. Okey, berdasarkan Muzakarah tentang kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal agama Islam ialah harus dan wajib diambil. Harus dan wajib. Apakah sokongan harus dan wajib diambil tu? Okey, keputusan ini selari dengan dalil firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 9 yang maksud, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, yakni bodoh, jahil. Okey, pernyataan ini juga disokong oleh kaedah fiqh, iaitu kemudaratan itu mestilah dihilangkan dan urus tadbir pemimpin ke atas rakyat adalah berlandaskan kepada maslahah. Okey, disebabkan isu COVID-19 tu, dia dah memudaratkan negara kita. Jadi, kita boleh menyokong, kita boleh berpandukan kaedah fiqh ini, iaitu kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Okey, jadi pengambilan vaksin adalah harus dan wajib diambil bagi menghilangkan kemudaratan yang ada. Yang kedua ialah bahan terkandung dalam vaksin. Okey, Khalifah juga dia mestilah memerhatikan bahan apa yang terkandung dalam vaksin. Ialah vaksin bukan daripada Malaysia, bukan daripada negara Islam, dia daripada negara-negara barat. Negara barat yang apa bahan yang diperguna tak semestinya semua tu boleh diterima dalam Islam. Okey. Pakar berpendapat alahan terhadap vaksin COVID-19 berlaku disebabkan oleh polyethylene glycol ataupun PEG yang terdapat pada vaksin. Walau bagaimanapun, mekanisme di sebalik reaksi ini masih belum diketahui. Menurut Pfizer, vaksin yang dibengkak oleh syarikat mereka merupakan sejenis vaksin mRNA yang dihasilkan oleh komponen sintetik dan kimia. Vaksin ini tidak mengandungi sebarang virus hidup di dalamnya. Jadi, selamatlah untuk digunakan. Antara bahan aktif yang terkandung di dalam vaksin Pfizer BioNTech ya, klorida, fosfat, natrium klorida dan sukrosa, yakni gula. Okey. Jadi bahan-bahan ni semua selamat. Boleh digunakan untuk menghilangkan kemudaratan COVID-19. Okey, termasuk seterusnya ialah polisi berkenaan vaksin. Okey, polisi. Apakah polisi? Okey, polisi ni maksud dia rancangan tindakan yang telah dipersetujui oleh secara rasmi. Okey, polisi ni maksudnya hasil yang dah disetujui dalam suatu mesyuarat ataupun perjumpaan. Okey, jadi Jawatankuasa Pemilihan Calon Vaksin Kementerian Kesihatan KKM telah bersepakat suara meneliti keberkesanan dan keselamatan vaksin berdasarkan bukti saintifik melalui kajian klinikal serta data sebenar di peringkat dunia. Okey, apakah keputusan perancangan ini? Vaksin ini didapati selamat, ditoleransi dengan baik dan menunjukkan tidak belas antibodi peneutralan yang kuat. Jadi, vaksin selamatlah untuk digunakan oleh seluruh rakyat. Okey. Wallahu a'lam bissawab.